Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Selamat berhari Jumaat yang berbahagia ini. Okey, kita cerita sedikit tentang kemungkinan Blinken ke Kiev bertemu Zelensky. Blinken ingin melihat ada tak progres ofensif Ukraine, kerana kebanyakan media masa antarabangsa berkata ofensif Ukraine berjaya memecahkan salah satu lain 45 lain Rusia. Tapi bukan di media masa British. Mereka tak berkata pun ofensif Ukraine berjaya. Dan juga yang memeranjatkan adalah Blinken tidur semalam di Kiev. Dia tidur di sana satu malam. Selepas memberi bantuan $1 bilion. Ini aid, bukan senjata, aid. Duit ubat lah untuk Ukraine. Dan dia tidur satu malam di sana, dan malam tu dia makan dekat McDonald lagi. Kerana kebanyakan orang-orang besar yang macam ni, orang-orang kenamaan yang datang ke Kiev selepas memberi duit, dan lepas tu mereka akan kata di press conference yang perang ini akan diteruskan selagi Rusia tak mengalah. Ini yang selalu dilakukan oleh orang kenamaan yang datang ke Kiev. Dan hari ini lain sedikit. Blinken tidur satu malam di Kiev. Dan sebelum Blinken berjumpa dengan Zelensky, General Milley dan Zaluzny ada berjumpa. Dan General Milley kata, kami tak suka taktik Ukraine gunakan. Dan General Milley meminta Ukraine tukar taktik dan kurangkan serangan terhadap Bakhmut dan fokus di Zaporozhia region, di Rabotino lah. Tapi bila Blinken sampai, Zelensky menyerang Bakhmut balik. Dan Blinken berkata yang Ukraine kena tukar beberapa orang penting seperti Reznikov, dan ada beberapa lagi askar yang berpangkat besar yang harus ditukar. Ada interview Narishkin, ketua intelijen Rusia. Narishkin ada bertemu ketua CIA William Burns, dan mereka US kata yang mereka telah salah anggap kekuatan Rusia. Dan US kata Rusia perlu membuat military setup untuk masa depan. Dan Narishkin berkata Rusia nak security guarantee daripada US, dan Rusia juga tidak nak lagi disebut-sebut tentang Ukraine masuk ke dalam NATO, dan juga security di Europe, ketenteraan di Europe. Ini permintaan Rusia, dan US tak dapat terima apa yang Rusia minta. Tapi akan ada pertemuan yang kedua untuk William Burns dan Narishkin. Kerana US betul-betul dia tengah parah. Memang dia tengah parah sekarang dengan ekonomi, dengan minyak naik. Memang tengah parah. Sampai kan semalam ada satu video Joe Biden, video dia tengah nak bagi orang medal. Belum bagi medal dia dah keluar daripada tu. Ni kemungkinan perjumpaan Blinken dengan Zelensky ni adalah penting. Sebab tu sebelum dia bagi medal dia dah keluar. Orang semua terperanjat. Dan sebab itulah Kaluba, orang kuat Ukraine, baru-baru ini marah sangat dengan Europe. Mungkin ada perbincangan untuk berdamai antara US dan Rusia. Dan US pula ada banyak perkatakan. Di US banyak perkatakan tentang duit yang dihantar ke Ukraine pada Menteri Pertahanan
yang korup kepada Ukraine dan Menteri Pertahanan yang korup ini dihukum, dihantar ke England sebagai duta. Adakah ini hukuman untuk orang yang korup yang telah membazirkan duit US sebanyak 250 ke 300 bilion untuk perang Ukraine ini? Adakah ini hukuman untuk orang yang korup? Ini bukan hukuman untuk orang yang korup, untuk orang yang bersubahat lah, senang cerita. Dan beberapa hari lepas, US ada memberi pakej senjata untuk Ukraine. Dan lepas tu semalam Blinken memberi $1 bilion aid untuk Ukraine. Dan kebanyakan pakej senjata untuk Ukraine ni kadang-kadang mungkin dia akan order senjata dekat kilang-kilang, dan lepas ni bukan untuk Ukraine, US juga pakai. Dan ini adalah sama dengan apa yang terjadi di perang Vietnam. Pattern yang sama. Dan bila Blinken berada di Kiev selama 2 hari dan makan di McDonald di Kiev, ini bukan sesuatu yang biasa. Apa yang terjadi, alih-alih perbincangan ini ke meja rundingan, lepas tu perang tamat. Macam inilah pattern di Vietnam. Tapi kalau saya minta maaf lah, bukan senang nak dapat peluang ini. Kerana sekarang pun ekonomi US dan Europe semakin bergoyang. Dan baik Rusia teruskan perang senjata dan perang BRICS ini. Anda fikirkan baliklah teman-teman, adakah ini yang terbaik untuk Rusia? Kalau untuk saya adalah yang terbaik. Kerana bukan senang nak dapat peluang ini. Tapi akan ada peluang kedua. Akan ada peluang kedua bila US akan menyerang China. Ini peluang kedua. Mereka tak akan berhenti berperang. Perangai dia ni, dia tidak akan berhenti perang. Lepas ni kita akan lihat China pula berperang dan Rusia pula akan membantu China. Cerita dia akan sama. Benda ni tak akan berhenti. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang mana bercuti orang Johor, Kelantan, selamat bercuti. Hati-hati di jalan raya. Yura, jangan lupa belanja Abang Kif, okey?